Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil kitab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memperkenankan doa bagi orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka daripada kurniaannya. Dan orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang keras. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan rezeki dengan ukuran yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. InsyaAllah moga-moga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini satu tajuk yang saya ingatkan, bagi tajuk ni ramai yang datang tapi sama juga. Tapi tak apa, saya saja bagi tajuk tips jadi kaya. Saya dengarkan ramai nak jadi kaya. Rupa-rupanya tak ramai nak jadi kaya lah, kan? Ke orang tengah sibuk nak cari kaya kat luar sana, sampai nak datang pun tak sempat. Hari ini saya nak kongsi tips tentang macam mana kita nak jadi kaya, kan? Betul lah, kalau orang cerita tentang tips nak jadi kaya dekat dalam masjid, orang tak datang. Tapi kalau orang cerita tips nak jadi kaya dekat satu seminar yang harga bayar 5,000, orang datang, kan? Sedangkan sama je, tak ada beza pun ilmu daripada yang 5,000 tu dengan masjid, sama sahaja, kan? Sebab apa yang saya sampaikan kejap lagi, itulah yang dalam seminar sampaikan. Jadi siapa yang ada dalam ni untung. Pasal apa? Tak payah bayar 5,000. Tu dia. Baik, sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang nak jadi kaya. Semua orang nak jadi kaya. Tidak ada satu manusia pun yang tak nak jadi kaya. Semua nak jadi kaya.
Beza dia apa? Beza dia, dia nak kaya dunia atau dia nak kaya akhirat, atau dia nak kaya dunia dan akhirat. Itu sahaja beza dia. Hakikatnya manusia ini dia jenis yang terburu-buru dan tergesa-gesa, serta manusia ini sifatnya tidak boleh bersabar. Jadi mereka belum melihat ataupun mereka tidak yakin akan syurga, kekayaan nikmat syurga, dan mereka nak cepat rasa nikmat. Maka pada ketika itu mereka tergesa-gesa untuk nak kaya dunia. Sedangkan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada nilai apa. Hatta nak dibandingkan dengan syurga, kaya dunia nak dibandingkan dengan syurga, jauh beza dia. Satu hari ada satu manusia yang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka. Semua yang neraka yang beriman kepada Allah dah masuk dalam syurga. Ada satu orang yang terakhir sekali. Lepas orang ni masuk dalam syurga, maka tidak ada lagi dah. Lepas tu orang akan masuk dalam syurga, tak ada lagi dah. So dia yang terakhir. Ketika mana dia nak masuk dalam syurga, dia merenung, muat lagi ke syurga ni? Sebab apa dia kata muat lagi ke syurga ni? Sebab dia dah nampak depan mata dia di padang mahsyar punya ramai orang. Yang masuk dalam syurga punya ramai orang, dan kemudian yang dalam neraka pun punya ramai orang. Jadi muat lagi ke syurga ni? Dia sampai depan pintu syurga, dia rasa kecewa. Ya Allah, aku rasa syurga yang aku dapat ni sempit, tak ada apa. Lepas tu, yang pertama, Allah bagi minum telaga Kausar pada dia, hilang dahaga, selama-lama tak rasa dahaga. Yang kedua, Allah kata masuklah dalam syurga. Syurga yang orang terakhir dapat. Orang yang terakhir dapat nikmat syurga yang Allah bagi kepada dia, yang tak tahu berapa lama yang dia dah duduk dalam neraka, dan kemudian Allah bagi dia dalam syurga. Dan nikmat syurga yang terakhir tu adalah luas dia 10 kali dunia, dan nikmat dia 10 kali dunia. Kita mungkin tengok dekat Dubai, nikmat orang tandas pun sampai emas, pendapatan sampai beratus-ratus bilion, trilion. Alangkah seronok kalau dalam bank aku ada 1 juta. Cuba bayang sini, pergi ATM tengok ada 1 juta. Apa kita nak buat? Oi, tak payah kerja. Pergi mana restoran nak makan, makanlah. Nak pergi mana, pergilah. Nak pergi Paris, nak pergi London, nak pergi Guangzhou, nak pergi Mekah sebulan sekali, pergi buat haji balik hari. Tak ada masalah kalau kaya. Seronok. Itu baru berapa banyak harta yang kita guna berbanding dengan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya kita kumpulkan harta Namrud, kita kumpulkan harta Qarun, harta Fir'aun, hak tu Bill Gates, hak tu kata apa, Tesla tu siapa dia kan, apa nama hak yang terkaya di dunia kan, Syekh Murta Bukhari tu, kita kumpulkan harta dia. Yang berapa bilion yang hilang, kita kumpulkan harta tu. Semua kita kumpulkan dikalikan dengan 10 kali ganda, agak-agak berapa banyak nikmat syurga orang yang terakhir. Sebab tu orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang ingat mati. Dan orang yang lebih cerdik, orang yang mempersiapkan diri untuk kematian. Maksud dia apa? Maksud dia, dunia ni ya dia nampak seronok, tetapi dia cerdik. Duduk di dunia berapa lama? Ada yang duduk di dunia lepas dia balik 10 tahun, 20 tahun,
30 tahun. Ada yang mati umur 60, umur 70, 80, 90. Ada yang mati umur sebelum balik. Mati sebelum balik syurga lah. Pasal apa? Tak ada dosa, tak ada pahala. Pasal amalan dia tidak diperhitung. Tapi kalau lahir dalam keadaan bukan Islam, tak dapat lah nikmat dia tu. Tu dia. Jadi ada orang yang mengejar kekayaan di akhirat. Di dunia dia susah dan dia sabar. Sebab apa? Kesabaran itu adalah ganjaran pintu syurga pada dia. Bulan lepas mak mertua saya meninggal. Hari Jumaat. Ya. Sini kuliah saya hujung bulan kan. Bulan lepas hujung bulan awal bulan kan. Bulan 12 tu, awal bulan kan. Mak mertua saya meninggal awal bulan juga. Tapi lepas kuliah tu rasanya. Lepas sebelum kuliah kan. Oh, dah cerita kan. Masuk kuliah saya dah cerita dah. Daripada kecil mak mertua saya dalam keadaan duduk dengan tok dia, ayah buang dia dan sebagainya. Kecil sampai ketua, sampai meninggal, hidup susah. Dan dia sabar dengan kesusahan tu. Berapa lama? Umur dia baru dalam 57 tahun, 59 tahun, tak sampai 60 lagi. Tapi 59 tahun dia susah. Dalam kubur dah senang dah. Isteri saya mimpi, pak mertua saya mimpi, saya mimpi mak saya tengah sibuk, seronok, gembira. Daripada sebelum meninggal kurus, berat 40 lebih. Saya tengok mak saya gemuk montel. Mimpi. Dalam mimpi Allah tunjuk. Punya seronok nak bagi tahu apa? Di alam barzakh dia dah seronok. Di alam barzakh Allah dah bagi kaya. Tu baru alam barzakh. Belum lagi masuk dalam syurga nanti selama-lamanya. Sebab tu orang yang cerdik menjadikan dunia ini adalah jambatan untuk dia mengutip amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia jambatan menuju akhirat. Dia gunakan masa di dunia sesungguh-sungguhnya untuk mengumpulkan amal supaya dia kaya di akhirat. Akhirat ni di barzakh dan di syurga. Tapi ada orang dia tak sabar. Dia nakkan nikmat di dunia ni, kaya di dunia. Jadi dia tinggalkan amalan akhirat. Dia melambatkan solat sebab dia nak mesyuarat. Dia tinggalkan tudung, dia pakai baju macam kerengga sebab pekerjaan dia berkehendak begitu untuk dapatkan gaji sebulan 25,000. Jadi dia korbankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sebulan 25,000 ringgit sahaja. Sebab apa? Dia tak sabar. Ada orang tinggalkan agama untuk akhirat. Untuk apa? Untuk nak kaya. Ada orang sanggup nak dapatkan satu jawatan, menipu dan kemudian dapat satu jawatan. Bila dapat satu jawatan, dia rasuah. Dia dapat satu projek sebab rasuah. Sampai 10 juta dia dapat, 20 juta dia dapat, 100 juta dia dapat. Saya kenal satu orang, nama dia Fendi. Sebelum dia susah, hidup dia kaya raya. Jam yang dia pakai, dia kata kat saya, Ustaz, saya beli jam autentik, klasik, tahun 1880, lama. Saya pergi dekat Europe, saya bid jam tu untuk saya beli. Dan harga jam tu, kalau Ustaz hidup 60 tahun, Ustaz mati, dibangkit hidup lagi dan mati, harga jam tu boleh sara hidup Ustaz, tak payah kerja. Harga dia 1.8 juta USD jam. Kereta Bentley yang macam kecil Cooper tapi 4 pintu tu kan, dia buat reban ayam. Banglo ada 10. Anak dia 2 orang, satu kat UM, satu kat UKM, UiTM.
Dua-dua, seorang naik Porsche, seorang naik Ferrari. Tu dia. Kaya dia, na'udzubillah. Dalam akaun ada bilion. Tapi kaya sebab apa? Asal pensyarah tapi dapat bilion. Dia dapat satu projek. Saya tak nak bagi tahu projek apa. Tu dia. Ada satu pemimpin, dia cari 12 orang kepala, dia salah seorang kepala, masuk akaun ni, akaun, hak dia dapat berapa. Kes tak selesai lagi. Tu dia. Kaya. Pergi mana-mana. Dia kata, kereta apa yang keluar dalam dunia ni, saya beli. Sebab saya nak rasa pakai macam mana. Dia ada 10 buah rumah, 10 rumah tu parking kereta, buat garaj. Banglo parking garaj. Sekarang dia dekat mana? Kawan saya, Fendi. Saya jadikan dia kawan. Dia ada dekat lorong Haji Taib, naik kerusi roda, separuh badan lumpuh, jatuh tingkat 3. Pasal apa? Pasal kerja dia cat bangunan, jatuh. Sekarang peminta sedekah. Dia tak minta sedekah, dia usaha untuk cari tin, cari surat khabar, cari kotak, cari plastik, pergi jual, dapat satu hari RM10, RM20 makan. Dia kata apa, Ustaz? Saya duduk sekarang ni dekat lorong Haji Taib, saya lebih tenang daripada dulu saya ada bilion dalam akaun. Dia kata. Saya kata kat dia, nasib baik taubat sebelum mati. Tu dia. Nasib baik taubat sebelum mati. Nak bagi tahu apa? Kaya ni semua orang boleh kaya. Kaya yang macam mana? Sebab tu yang ayat yang saya bacakan tadi, yang mana dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-25 disebut, ayat yang ke-26 Allah sebutkan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlih. Dan dialah, yakni Allah yang menerima dan dia memperkenankan doa orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Baik, yang pertama, doa orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang yang nak kaya ada dua kategori. Dengar baik-baik. Saya tak kisah di depan ni nak kaya dunia, nak kaya akhirat, sama. Dengar baik-baik. Apatah lagi kita semua, kalau boleh kita nak kaya dunia yang bagi manfaat dekat orang, dan kaya tu boleh jadi ladang untuk kita sedekah, supaya itu sebagai pintu syurga. Baik. Orang yang nak kaya, kunci dia sama. Kaya dunia. 3 kunci saya kongsikan. Okey, baik. Contoh saya bagi. Ada mangkuk lagi besar tak? Tak apa. Okey, contoh. Katalah hak ni cawan. Kita buh dekat tengah padang. Yang ni tangki. Kita buh tengah padang yang sama. Okey. Hujan turun. Hujan turun 3 hari 3 malam. Baik, saya nak tanya, dua-dua penuh tak? Dua-dua penuh tak? Penuh. Baik, mana yang lagi banyak? Hak yang cawan ni ke, atau tangki 1000 galon? Mana lagi banyak? Mana lagi banyak? Tangki 1000 galon. Tapi pasal apa tangki 1000 galon lagi banyak daripada hak cawan ni? Sedangkan turun hujan yang sama. Pasal apa? Pasal hak ni besar, betul? Kenapa yang ni boleh tampung lagi banyak daripada ni? Sebab yang ni besar. Baik, yang ni kecil. Orang kaya, kolam dia, tampung dia lebih besar daripada kita. Kalau kita nak jadi kaya, kita kena besarkan ni. Ini apa? Ini apa? Ini adalah
amanah dan tanggungjawab. Kalau kecil, amanah tanggungjawab kita kecil. Kalau besar, amanah dan tanggungjawab kita besar. Bila kita tambah amanah, bila kita tambah tanggungjawab, maka kita menambah rezeki dekat situ. Sebab tu siapa yang isteri dia 2, 3, 4, dia makin bertambah rezeki. Tapi tambah amanah, tambah pening kepala. Gelak, ada pengalaman ke? Suka makan tom yum ke kucing siang? Sensitif lah ni. Okey, baik. Kenapa orang kaya bertambah kaya? Sebab dia perlu membayar gaji 1,000 pekerja, 2,000 pekerja, 3,000 pekerja. Amanah dia besar, tanggungjawab dia besar, dan Allah bagi kekayaan pada dia untuk boleh tampung banyak tu. Kenapa kita tak kaya? Cuba tengok amanah kita banyak mana? Anak kita 3 orang, kereta, rumah, tu saja. Ada tak setiap bulan kita keluarkan RM1,000 untuk bantu anak yatim? Ada tak? Tak ada. Maknanya apa? Amanah kita tak besar. Cuba tengok orang kaya, dia buat satu yayasan yang bantu orang susah, bantu anak yatim dan sebagainya. Maknanya apa? Amanah dia besar dan Allah bagi kat situ. La, kunci dia apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan hamba dia lebih daripada kemampuan hamba dia tu. Kalau sekiranya, contoh saya, tanggungan saya 1 bulan 7,000. Contoh 1 bulan 7,000. Saya nak naikkan tanggungan saya, nak naikkan pendapatan saya kepada 10,000, saya kena naikkan tanggungan saya kepada 10,000. Maknanya apa? Saya kena tambah pekerja. Saya kena tambah siapa yang saya nak sedekah, siapa yang saya nak sponsor, siapa yang saya nak bantu. Saya kena tambah kepada mak saya daripada sebulan 500 kepada sebulan 1,000, kepada sebulan 2,000, sebulan 3,000. Dan bila tambah kat situ, maka Allah tahu tak kita perlukan benda tu. Allah tahu, bila Allah tahu, Allah akan tambah kat situ. Tapi Allah tidak akan tambah saja-saja. Nak tambah, kena ada satu yang nama dia apa? Baik, dengar baik-baik. Okay? Orang yang tambah amanah dalam keadaan membabi buta, maka dia akan dapat susah. Oi, ustaz kata nak kena tambah amanah, aku tambah. Dia akan susah. Tiba-tiba aku nak berniaga, dia akan susah. Nak kaya cepat hanya dengan berniaga. 2 cara nak kaya cepat. Yang pertama berniaga, yang kedua mencuri, yang ketiga rasuah. Tu kaya cepat. Pilih mana satu jalan. Niaga atau mencuri, merompak, atau rasuah. Pilih mana satu. Tu dia. Atau jual anak perempuan. Tu jangan. Allah na'udzubillah min zalik. Baik. Orang yang tiba-tiba nak kaya, tiba-tiba dia pergi berniaga, dia tak ada apa-apa sumber, tiba-tiba ustaz kata nak kaya dengan berniaga, tiba-tiba buka jual kari pisang tepi tu. Kaya tak? Malah dia akan rugi, menyusahkan. Jadi nak tambah amanah, kamu kena ada satu benda yang nama dia ilmu. Kata Nabi, siapa yang nak dunia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat kena ada ilmu. Yang nak dunia akhirat pun kena ada ilmu. Ilmu tu apa? Kalau kita nak ilmu kaya dunia, cari ilmu kaya dunia. Kalau kita nak ilmu kaya akhirat, cari ilmu kaya akhirat. Iaitu apa dia? Dari sudut ilmu akidah, dari sudut ilmu bagaimana Allah menerima amalan kita, ilmu bagaimana Allah melepaskan azab dalam alam barzakh. Contoh, kita nak lepas azab alam barzakh, cara dia apa? Kita kena baca Al-Mulk. Ui, iya ke? Yes, itu satu ilmu. Tapi saya tak kerti baca surah Al-Mulk. Kita belajar baca surah Al-Mulk, itu pun ilmu.
Macam mana nak dapat supaya Allah mempermudahkan kita melintas titian sirah? Kena ada ilmu. Macam mana kita nak dapat syafaat kubra ketika mana di padang mahsyar Nabi SAW selamatkan kita daripada campak neraka masuk dalam syurga? Itu pun kena ada ilmu. Jadi kalau kita nak ilmu akhirat semata-mata, nak selamat akhirat, kaya akhirat, maka kita ada ilmu. Semua yang datang sini ni, macam mana kita boleh solat? Iaitu dengan kita ada ilmu. Tapi ilmu sah belum cukup. Kita kena tambah ilmu bagaimana sah dalam keadaan Allah terima amalan kita. Ada yang solat dia sah tapi solat dia Allah tak terima. Ada orang solat tapi solat dia tu sah, masuk di padang mahsyar, okey sah settle, tapi solat dia tu tak bagi manfaat kepada, tidak memberatkan timbangan amal dia. Ada orang macam tu. Siapa dia? Orang yang sombong. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Amarah perbuatan keji dan munkar. Baru pagi tadi saya pergi beli nasi lemak dekat Ampang. Isteri saya ada kuliah duha dekat UK High. Lepas masa saya hantar dia, saya terus pergi ke Ampang, saya beli nasi lemak. Saya asal Ampang Jaya. Daripada kecil sampai umur 18 saya membesar dekat Ampang. Nasi lemak kat situ bawah payung daripada tahun 70 sampai 2023, bawah payung tu juga, tak mana. Satu je, rasa dia sama. Saya suka nasi lemak tu. Masa saya lepas saya parking, saya nampak ada satu brother tu, dia hon tin apa semua dalam keadaan, woi tak boleh, dia bising, dia mengamuk, woi tak boleh sabar ke apa dan sebagainya. Dia berhenti, dia keluarkan isteri dia. Saya kata, bang sabarlah bang. Apa sabar? Kau yang sabar, kau tengok belakang. Saya tegur dia, tak apa. Pemarah. Dalam keadaan isteri dia tu pakai niqab, anak perempuan dia pakai tudung cantik. Saya yakin dia orang agama. Saya yakin dia orang agama. Tetapi macam mana orang agama yang tidak membentuk hati dia jadi lembut, sedangkan pemarah itu adalah sifat nafsu, dan solat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Marah tu adalah perbuatan keji dan mungkar. Baru beberapa bulan, satu ustaz selebriti saya tak nak bagi tahu siapa, dan benda ni tak ada siapa pun tahu, kawan-kawan je tahu. Dia ceraikan isteri dia, talak 3 terus. Tak ada 1, tak ada 2, 3 terus. Udah. Oh ya kan. Saya dengar voice dia punya tu memang kaki pemarah. Sedangkan ustaz selebriti ada sekolah tahfiz. Dan pemarah itu perbuatan keji dan mungkar. Marah tak apa, ada sebab mendidik. Nabi pun pernah marah, tapi pemarah tu lain, hati keras tu lain. Dan adakah solat dia menjadi ubat, penawar? Solat yang diterima Allah itulah yang akan jadi penawar, ubat untuk lembutkan hati kita, akhlak kita jadi baik. Tu dia. Jadi nak dapatkan solat yang diterima Allah, solat yang menjadi penawar, kena ada ilmu. Agak-agak dengan amal kita kecil ni, besar teko ni, nak melintas titian sirat boleh tak? Tak boleh. Belum tentu, wallahu alam. Jadi kita kena besarkan amanah kita supaya makin besar amanah, makin besar amal, makin mudah kita masuk dalam syurga. Sahabat-sahabat Nabi SAW macam mana dia bila duduk sebelah Nabi dapat syurga tertinggi? Pasal amanah dia besar, dia berjihad bersama Nabi. Dia besarkan amanah ni. Nak besarkan amanah kena ada ilmu, dan ilmu didapat daripada Nabi SAW. Solat kita pun tak sampai awal waktu, zikir kita pun tak berapa nak banyak, Quran kita pun tak berapa nak banyak, sedekah kita pun tak berapa nak banyak. Anak depan mata kita tak bagi didikan agama pada dia. Maknanya apa? Dari sudut nak kaya akhirat pun, kita amanah kita tak besar, ilmu kita tak banyak, kita dah rasa ahli syurga dah. Tu dia. Kena ada ilmu.
Nak kaya dunia kena ada ilmu. Nak meniaga saya ada satu kawan. Saya ada satu kawan 20 tahun lepas dia meniaga jual air balang. Satu air balang. Sekarang umur dia 34 tahun. Dia start meniaga umur 16, satu balang. Daripada satu balang, dia cari ilmu macam mana dari satu balang, satu hari dia jual 100 cawan. Dia fikir macam mana satu hari daripada 100 cawan dia nak jual sampai 1000 cawan. Nak ubah 100 ke 1000 dia kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu marketing. Ilmu nak tarik orang supaya datang beli kat dia. Ilmu apa? Ilmu ni mesti buat satu gambar yang cantik, orang tengah minum menyelerakan, kemudian dia kena buat satu poster, kena sebar sebagainya, dia kena ilmu buat FB ad dan sebagainya, TikTok buat live dan sebagainya, nak kena cakap apa, itu semua ilmu. Strategi pemasaran itu semua ilmu. Dan satu kedai minum jual air tak boleh jual satu hari 1000 balang. Jadi kalau satu hari 100 balang, nak jual 1000 balang, dia kena ada 10 kedai. Macam mana dia nak leverage kedai dia supaya sustain? Jadi dia mesti ada pekerja-pekerja, dia ada sistem, dia ada SOP, everything semua, baru dapat 1000 balang. Daripada 1000 balang, 10 kedai, macam mana nak buat sampai 100 kedai? Sistem online, everything apa semua. Dan itu semua ilmu. Kalau orang yang fokus kat situ sahaja, maka dia kaya dunia. Tapi orang yang fokus perbaiki diri sahaja untuk pergi menuju Allah, dia akan kaya akhirat. Tapi kalau dia fokus pada perniagaan, pada keuntungan dunia, dan juga fokus pada bekalan akhirat, maka dia akan dapat dua-dua. Saya baru baca status tadi, ada seorang yang gaji dia 35,000 satu bulan, pengurus satu bank yang sistem perbankan dia perbankan Islam. Dia pengurus, bukan timbalan pengurus. Gaji dia sebulan 35,000. Setiap hujung tahun dia dapat bonus 5 kali 5 bulan. 35 kali 5 berapa? 150,000, hampir macam tu. Bulan 12 dapat bonus 150,000. Bayangkan. Tapi disebabkan walaupun sistem Islam dia nampak ada celah-celah riba dekat situ, dia berhenti. Orang kata, kau bodoh, gila apa? Dia bincang isteri dia tahu. Bila dia berhenti, dia cuci harta dia, dan kemudian dia balik kampung, dia jual stationery dekat kampung. Dan dia kata hidup dia tenang. Dia tinggalkan kaya dunia untuk dapat kaya akhirat. Ada satu orang pemandu, dia berniaga, hidup dia sibuk. Dia bincang dengan isteri dia, abang tak nak berniaga dah. Abang nak buat apa? Abang nak buat Grab. Pasal apa? Bila abang buat Grab, setiap kali solat, abang boleh tentukan masa abang. Selama 10 tahun dia bawa Grab, hidup dia lapang. Dalam keadaan 10 tahun tu, satu solat fardu pun dia tak pernah miss berjemaah. Maka dia tinggalkan kekayaan perniagaan dia untuk cari kaya akhirat. Dan benda tu kena ada ilmu dan pengorbanan. Orang nak kaya dunia, ada ilmu dan pengorbanan. Kaya akhirat, ilmu dan pengorbanan. Nak tambah amanah ni, you kena ada ilmu dan you kena berkorban. Sahabat-sahabat berkorban. Sampai ke liang lahat mereka berkorban. Sampai kena tusuk dada mereka. Sampai 40 batang pedang kena kat badan mereka. Itu pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Untuk nak kaya, duduk selesa bersebelah Nabi SAW di syurga. Itu pengorbanan. Tapi kita kena ingat satu benda. Ayat yang saya baca, ayat yang ke-27. Dengar baik-baik. Ada orang tanya, Ustaz, saya dah usaha kaya tapi tak kaya-kaya. Okey. Allah jawab ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada semua hamba dia. Maknanya apa?
Allah bagi semua kaya. Allah makbulkan doa, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah bagi aku dalam akaun 1 juta. Semua Allah bagi. Semua dalam ni. Satgi minta, ya Allah tolong, ya Allah makbulkan doa aku, dalam akaun bank ada juta. Tengok-tengok ATM semua ada 1 juta. Seronok tak? Seronok. Allah boleh buat gitu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? La baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Nescaya mereka akan berbuat melampaui batas, tetapi dia menurunkan rezeki dengan ukuran yang dikehendaki. Kalaulah semuanya Allah makbulkan, nescaya mereka akan melampaui batas. Sebab tu Allah bagi kita mengikut qadar. Qadar ni apa? Keperluan. Keperluan, bukan kehendak. Bila kita bantu anak yatim, kita sara seorang anak yatim pergi sekolah sebulan RM350, kita sara dia, berbanding dengan kita beli satu kereta satu bulan RM350. Mana satu keperluan, mana satu kehendak? Anak yatim keperluan, kereta kehendak. Maka Allah tahu hak si fulan bin si fulan menjadikan sara anak yatim itu satu keperluan, dan Allah menampung keperluan tu sebab Allah tahu beri ikut kadar dia. Tapi orang yang dalam keadaan kita paksa beli rumah, beli kereta dan sebagainya, itu kehendak dia. Sebab itu Allah bukannya tidak memberi bantuan pertolongan pada dia, tetapi Allah beri rugi kepada dia supaya apa? Supaya dia tidak melampaui batas. Hari ini ramai orang yang masuk pelaburan, investment, property investment. Umur 25 baru kerja dah masuk property investment, beli rumah. Ejen-ejen property bagi cadangan, bila you beli umur 25, satgi umur you 30, property dah naik harga. You beli sekarang, you lebih untung. Sekarang harga property RM450,000, lagi 5 tahun mungkin jadi RM500,000. So you beli sekarang, you untung. Budak-budak muda umur 25, 27 berdusuk beli property. Sedangkan kita tak tahu, ketika 25 mungkin gaji kita RM5,000 satu bulan, tetapi ketika umur 30 mungkin gaji kita RM2,500 satu bulan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita suami isteri bekerja, seorang gaji 3,000, seorang gaji 3,000, jadi 6,000. Beli rumah property berpasangan. Tiba-tiba lepas 2 tahun suami meninggal. Bila suami meninggal, isteri kena tampung property tu, dalam keadaan dia tak mampu dengan 3,000 nak sara semua sekali. Akhirnya apa? Isteri bankrupt. Usia muda, ramai orang bankrupt, tergesa-gesa nak kaya. Dan itu kehendak, bukan keperluan. Dan Allah bagi ikut keperluan. Kalau Allah bagi ikut kehendak, nescaya kita akan melampaui batas. Kita akan melampaui batas. Sebab itu sekarang apa yang ada, syukur. Sebab Allah bagi ikut keperluan kita. Baik. Kita nak kaya yang bagaimana? Azal. Okey. Kita nak kaya bagaimana? Sekejap saya masuk, saya bongkarkan tips. Okey. Ambil amalan-amalan ni. Kalau saya ceramah panjang ni 9.30 pun tak habis. Biasa seminar 3 jam. Ni nak kaya sungguh lah. Kaya sungguh habis pukul 10. Baik, saya bagi short. Okay? Saya bagi tips short sahaja, okay? Yang singkat-singkat. Baik. Siapa yang ada pen boleh catat, ada handphone boleh catat, ada ni boleh rakam, atau saya tengah buat live ni, atau saya pun tengah buat live, nanti saya post balik, ada dalam Facebook saya, Pencetus Ummah Merico, MERICO, boleh tengok balik.
Okey. Baik, yang pertama sikap yang kita kena ada. Okey, sebelum tu kita pilih dulu, kita nak kaya harta atau kaya jiwa. Orang yang kaya harta belum tentu kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa, kurang harta pun dia rasa bahagia. Ada orang kaya harta, hati dia tak bahagia. Ada orang kaya jiwa, hidup sederhana tapi dia bahagia. Tips ni boleh guna untuk kaya harta atau kaya jiwa. Okey, yang pertama, sikap yang pertama kita kena ada syukur. Yang kena ada syukur. Kita selalu dengar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat dia. Barang siapa yang kufur, tunggu azab yang pedih. Baik, syukur apa? Bila kita duduk dekat rumah, adakah kita hidup lapang? Atau kita merungut? Atau kita mengeluh dengan jiran sebelah, dengan lift yang tak berapa nak cantik, dengan orang buat bising, dengan gejala maksiat yang penuh menyebabkan anak kita pun terikut? Bila kita mengeluh, itu kufur. Sebab kita tidak menerima takdir yang Allah tentukan pada kita. Adakah kita berkehendak duduk di sini atau Allah mentakdirkan kita duduk di sini? Adakah isteri yang kita menikahi itu kehendak kita atau Allah yang takdirkan? Adakah anak yang Allah beri turunkan ujian kepada kita, adakah salah isteri kita mendidik atau Allah takdirkan begitu kepada kita? Yang pertama sekali, orang yang bersyukur adalah orang yang berdamai dengan takdir. Itu syukur. Ya Allah, terima kasih walaupun kau bagi isteri dan suami aku macam ni, anak-anak macam ni, jiran macam ni. Ya Allah, yang pertama sekali, ya Allah, aku nak berdamai dengan kau. Ya Allah, aku nak bersyukur dengan apa yang ada. Ya Allah, aku tahu kesusahan yang datang menimpa aku ni adalah datang daripada salah aku. Dengar ni, dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah kata apa? Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum. Apa gunanya Allah menyeksa kamu? Apa guna Allah memberi kamu susah? Maksud dia apa? Allah takkan menyusahkan kamu. Allah takkan bagi kamu sakit. Allah tidak akan menyempitkan hati kamu. Allah tidak akan membebankan kamu. Walaupun bebanan tu berat, tapi hati kita lapang. Ada orang, ni saya bagi tahu yang cerita tadi tu, tersandung kaki sahaja, masuk rumah, isteri masuk rumah lupa bagi salam, tapi dia punya maki bini dia macam bini dia maki dia, terlupa bagi salam sahaja. Maknanya apa? Allah bagi susah pada dia. Bukan pasal hati dia satu hal, tetapi Allah bagi susah dalam hati dia. Allah menyeksa hati dia hanya asbab bini masuk rumah tak bagi salam. Itu sahaja. Kadang Allah seksa batin kita dengan isteri ada penyakit haid yang tak menentu, atau dia punya kemaluan dalam keadaan berpenyakit, atau Allah seksa diri kita dengan Allah hadirkan anak yang 24 jam main gadget, dan kita nak tegur pun lagi dia marah kita balik, dia maki kita balik. Allah seksa kita, dan Allah bagi tahu apa guna Allah seksa kamu sekiranya kamu bersyukur serta kamu beriman. Makna kalau kita bersyukur, Allah takkan seksa kita, Allah lapangkan hidup kita. Itu makna la in syakartum la azidannakum. Barang siapa syukur, Allah tambahkan nikmat. Nikmat harta, nikmat tenang jiwa. Isteri yang tak baik, Allah bagi nikmat menjadi baik. Sebab tu kunci pertama kalau kita nak kaya apa pun, syukur dengan apa yang ada.
Orang yang bersyukur, dia akan tarik kebaikan. Ingat orang yang bersyukur, dia akan menarik kebaikan. Dan orang yang buat maksiat, dia akan menarik kesusahan. Pegang ayat ni. Orang yang bersyukur, walaupun itu membebankan hidup dia, walaupun tiba-tiba orang duk langgar dia, dia nak marah, ya Allah, ini ujian kau bagi untuk aku, ya Allah. Kereta tiba-tiba orang langgar, ya Allah. Dia pula tak ada insurans, tiba-tiba, Allah, dia pula lari. Damai dengan takdir, itu nama syukur. Tu dia. Maka kita tak tahu bila, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dia akan tarik kebaikan. Tapi siapa yang buat maksiat, dia tarik kesusahan. Itu yang dalam keadaan dia menipu isteri dia, nak menikah lagi, dia tarik kebahagiaan ke kesusahan? Kesusahan. Contoh, itu contoh ada korang ni. Contoh. Dah pasal dalam ni pun ada rasa. Tu dia. Hak yang lelaki pi WhatsApp bini orang. Hak yang perempuan pi WhatsApp lelaki orang. Bahagia tak rumah tangga tu? Tak bahagia pasal apa? Maksiat yang dia buat tu menarik kesusahan. Dia pelik, pasal apa aku tak bahagia dengan bini aku ni? Jangan tanya pasal apa. Hang yang pi WhatsApp anak dara orang dalam keadaan hang dah ada bini. Pasal apa aku tak bahagia ni? Memanglah tak bahagia. Pasal apa? Hang tak didik keluarga dengan agama, hang tak tambah ilmu agama. Itu yang tak bahagia. Hang hidup dalam keadaan kemaksiatan. Perasan? 24 jam tengok handphone, 24 jam main game, dalam keadaan dia tinggalkan solat, melambat-lambatkan solat. Quran pun tak reti baca. Kemaksiatan hidup dia tu, dia akan menjemput kesusahan hidup. Orang yang hidup susah, mana nak kaya? Saya ada kawan satu orang kaya. Dia jual satu syarikat, dia dapat 60 juta. Dia build up satu syarikat, dan kemudian dia dapat 60 juta. Dia baru pencen tahun lepas. Duit pencen dia dapat 2 juta ringgit. Duit pencen 2 juta. Lepas dapat duit pencen, 2 bulan lepas dapat duit pencen, 2 juta tu kena tipu. Dia labur dekat satu orang, orang tu pergi labur kat tempat lain, tiba-tiba bank negara cut benda tu. Cek, takut-takut money laundry, cuci duit, lesap 2 juta tu. Nampak tak? Walaupun kaya, bila maksiat dia tak tinggal, saya tahulah hidup dia macam mana. Saya tahu, sebab saya mengajar Quran dia. Saya tahu hidup dia macam mana. Maksiat yang tak tinggal, akhirnya apa? Akhirnya dia menjemput kesusahan. Ada saya kenal satu, saya tak nak sebut siapa, ahli politik, saya tak nak sebut siapa, tapi sekarang dia tak ada jawatan, dia membantu dalam politik. Dia ada satu jawatan besar, dia bantu orang politik, dia dalam parti. Kaya, sangat kaya. Allah uji dia, dah hati dia, dia berkenan dengan perempuan lain. Dia berkenan dengan security pula, secretary dah. Security apa kelas kan? Secretary lah. Apa kena dengan security Nepal? Secretary lah. Security mana comel kan? Dah kena secretary. Dia berkenan dengan secretary. Lepas tu kantoi dengan bini dia, pergi cerai secretary tu, dia pergi berkenan dengan perempuan lain pula. Macam mana saya tahu? Saya sembang satu meja dengan dia. Ustaz, ada tak satu amalan, saya nak nikah lagi, bini tak bagi. Dia minta doa kat saya. Dia kata, Datuk, aku pun satu. Tak tahu dia. Dia kata, waktu dia tengah jalan dekat KLCC, dia pegang dia punya skandal dia. Dia pegang skandal dia. Tiba-tiba bini dia datang. Dia nampak bini nampak ada tengah pegang perempuan. Tiba-tiba nampak bini dia lepas tangan. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Kau siapa? Padahal skandal dia. Kau siapa? Dia pegang tangan bini dia. Jom, pergi ATM.
Masa pergi ATM, tekan tengok akaun bank, alhamdulillah. Pasal apa bang? Abang kena pukau tadi. Nasib baik duit tak hilang. Nasib baik duit tak hilang. Otak dia cerdik. Oi, Datuk cerdik. Time tu itu je akal aku ada. Nampak? Bayangkan macam mana Allah uji susahnya hidup dia. Dia bawa bini dia pergi Mekah, harap-harap bini dia Allah lembutkan hati supaya dia boleh menikah lagi. PA dia kata, Datuk, bini Datuk doa depan Kaabah. Doa apa? Bini Datuk datin tu doa, ya Allah bagi tutup hati suami aku daripada suka perempuan lain. Hak Datuk tadi dengar apa PA dia kata, terus bilah badan, ambil wuduk, pakai jubah, pakai serban, tasbih siap. Pergi depan Kaabah, lepas tawaf, doa, ya Allah, doa bini aku cancel tadi, ya Allah. Dia boleh mainkan depan Allah Ta'ala. Allah uji dengan perempuan. Jadi bila maksiat ada dalam hidup, kaya macam mana pun, jiwa tak tenang. Walaupun dia memikul amanah yang banyak, saya kata tadi, siapa yang pikul amanah lagi besar, Allah akan bagi kaya kat dia. Beza dia, kaya hati tenang atau kaya sengsara. Dia amanah banyak, dia ada bantu masjid, dia ada bantu tahfiz, dia ada bantu anak yatim. Dia pun macam Robin Hood juga. Dia pergi curi duit, dapat 10 juta, 1 juta pergi buat amalan, 9 juta masuk poket. Dia join satu kelab motor, hantar bini dia pergi Filipin, hantar bini dia pergi London dan sebagainya 2 minggu. Dia pergi ride motor 2 minggu. Masa ride motor 2 minggu, belakang ada satu perempuan skandal pula. Ini skandal aku, naik motor sampai Thailand, aku tak mau duduk dengan hang, aku satu bilik dengan skandal aku, apa yang kacau? Rasa-rasa ada ke katil bagi dua? Tak ada. Allah bagi satu kekayaan, tetapi Allah bagi kesempitan jiwa pada dia. Sebab itu orang yang bersyukur, dia datang kebaikan, berdamai dengan takdir Tuhan, itu syukur. Jauh maksiat. Baik, kita bersyukur Allah bagi banyak. Dia macam ni okay. Ini contoh orang bersyukur. Okay. Kita minum. Okay. Kita minum. Okay, baik. Kurang dah? Kurang kan? Dalam keadaan kurang, Allah takkan biar berkurang bagi orang bersyukur. Allah akan tambahkan. Kita minum lagi, kita buang harta kita, bukan buang, kita sedekah ke, bantu orang sebagainya. Kurang dah, Allah tambah lagi. Allah tambah dan tambah. Itu orang bersyukur. Itu dia. Dan Allah akan uji kita hidup susah. Ketika susah, Allah nak tengok, waktu susah dia tetap bersyukur atau dia mengeluh. Sebab itu bersyukur dan terus bersyukur. Allah akan didik kita dengan kesusahan. Ketika senang kau bersyukur, waktu susah nak tengok kau bersyukur tak ke kau mengeluh. Itu dia yang pertama. Tangki kita dah isi. Ada tak perasaan tiba-tiba, pasal apa duit aku asyik hilang aja, duit aku macam tak cukup aja, duit macam berkurang aja. Perasan tak? Itu tandanya berlaku ketirisan. Sat anak sakit, pergi klinik. Sat kereta tayar pecah. Sat ni kejap ni, asyik kurang lah. Gaji 5,000 tak cukup. Kalau gaji 2,000 tak cukup, kita faham. Mungkin gaji 5,000 pun tak cukup, saya faham. Sebab kita duduk bandar. Tapi kalau gaji 10,000 tak cukup, itu masalah. Gaji 20,000 tak cukup, itu masalah. Maknanya berlaku ketirisan, kebocoran. Bila bocor, dia keluar tak? Dia keluar. Jadi untuk nak mengelak daripada duit tu hilang dan kita boleh menikmati duit kita tanpa pergi tempat lain. Contoh kita ada duit 5,000 untuk kita pergi berjalan ke Eropah, rasa lapang bahagia. Tiba-tiba kereta aksiden, habis 5,000 tu, Allah tak boleh pergi bahagia. Susah tak? Susah. Sebab apa? Kebocoran.
Nak elak daripada kebocoran supaya kita boleh guna duit kita semaksimum mungkin untuk kita bahagia, cara dia adalah kebocoran tu datang daripada dosa yang kita buat. Jadi cara nak elak daripada nak tutup kebocoran tu balik adalah sucikan diri kita dengan taubat. S yang pertama tadi syukur, S yang kedua adalah sucikan diri kita dengan taubat. Bukan sekadar kita tinggalkan maksiat, kita taubat. Taubat apa? Taubat daripada sifat riak kita, duk bangga cerita kat orang, aku macam ni, macam ni, macam ni. Duk takabur dengan orang, amalan aku macam ni, macam ni, macam ni. Duk ujub, rasa diri kita baik. Sumu'ah, macam-macam amalan buruk, sifat perangai buruk dengan pemarah dan sebagainya. Sucikan diri kita, taubat banyak-banyak. Kalaulah kita tak kaya dunia pun, Allah bagi kaya tenang jiwa dan bahagia. Sebab tu kadang kita pelik, pasal apa? Orang yang kerja gaji 10,000, bini seorang, anak seorang, duit tak cukup. Sedangkan orang kampung Menuri Getah, bini 4, anak 12, hidup bahagia. Pelik? Tak pelik. Pasal apa? Rezeki Allah bagi cukup, tak ada kebocoran keluar habis. Duit yang dia dapat tu memang cukup untuk menyempurnakan anak dan bini dia. Dan tak ada benda keluar secara tiba-tiba. Malah macam saya kata, minum ada orang bagi, ada orang isi, ada. Tu dia, taubat. Taubat. Balik rumah ni renung dengan bini, apa salah. Jangan pula kata yang abang salah, yang abang ada pergi main dengan perempuan lain. Janganlah, hampa jangan buka aib lah. Jangan buka aib lah. Jangan taubat, astagfirullah, ya Allah, minta maaf, ya Allah, aku taubat, ya Allah. Taubat. Buat solat sunat taubat, istighfar banyak-banyak. Dan kemudian yang ketiga, syukur, sucikan diri. Yang ketiga, serahkan diri bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan buka pintu kesusahan. Allah tutup pintu susah, Allah buka pintu senang. Barang siapa yang bertakwa. Takwa ni apa? Macam saya kata tadi, takwa ini buat sesuatu yang amalan tu Allah terima. Tuan-tuan, takwa ni bukan sekadar solat, bukan sekadar baca Quran, bukan. Kita masuk kereta, yang perempuan masuk kaki kanan dulu, tak apalah. Tapi kita masuk kaki kiri lagu mana? Takkan nak masuk belah perempuan, duk rimpik-rimpik masuk kat driver, sampai dekat belah gear tu kita duduk bocor, sebelah kita. Tak apalah, kita darurat driver masuk kaki kiri, tapi boleh tak kita dapat takwa yang lain dengan kita buka dengan mula Bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Masa pegang steering, masa kita start enjin, Bismillahirrahmanirrahim. Itu takwa, boleh tak? Boleh. Buang air besar, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, ya Allah, kalau tak buang ni mati aku. Kau bagi aku boleh buang air besar, ya Allah. Kau bagi aku boleh buang air kecil, Alhamdulillah, ya Allah. Ada tak kita takwa kat situ? Ada tak ketika makan, ya Allah, terima kasih aku dapat makan, kau bagi aku makan ni. Kau bagi aku ada duit, aku boleh makan. Dengan kita ucap bismillah, habis dengan Alhamdulillah. Ada tak kita takwa waktu makan tu? Dan waktu nak cari makan tu, dengan takwa, ada tak kita cari benda yang halal? Ketika kita kerja, masuk pukul 8 sampai pukul 8, balik pukul 5, balik pukul 5. Waktu rehat pukul 10 sampai 10 suku. Kita sharp 10 suku. Tak ada pukul 10 masuk, pukul 12 baru datang balik, pukul 1 masuk keluar rehat balik. Mangkuk ayun namanya. Rehat 1 jam, 12 sampai 1, 12 sampai 1 rehat, sudahlah. Ada tak waktu zuhur kita minta izin dekat bawah, saya zuhur saya nak solat. Sekejap, saya tak lama, 10 minit saya ambil, boleh tak? Dengan 10 minit tu saya balik lewat 10 minit, boleh tak? Ada tak kita takwa daripada kerjaan kita? Sebab tu bila kita menjadi hamba yang bertakwa, setiap daripada inci perbuatan kita tu, kita melaksanakan ketakwaan. Di pejabat kita jaga pergaulan, anak kita didik agama, pesan dia dengan agama, elakkan benda maksiat ada dalam rumah dan sebagainya.
Ada tak kita buat takwa kat situ? Kalau kita ada, maka Allah akan keluarkan daripada hidup kesulitan menjadi kesenangan. Dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Dan bila mana dia bertawakal pada Allah, Allah akan cukupkan dia. Pasal apa kita hidup sekarang rasa tak cukup? Pasal kita tak bertawakal, tak berserah pada Allah. Serah ke Allah, ya Allah, aku serahkan keluarga aku, ya Allah, anak aku serah kau, ya Allah. Ini kita dah pening, macam mana aku nak bayar ni, macam mana aku nak bayar ni, macam mana. Benda pertama adalah, ya Allah, aku tahu kau bagi aku semua ni, ya Allah, aku serahkan kau, ya Allah. Tugas aku bukan nak fikir macam mana nak selesaikan hutang. Tugas aku macam mana aku nak perbaiki diri aku, supaya sucikan diri aku, supaya amalan aku baik. Dan dengan tu, ya Allah, aku mohon pada Engkau, ya Allah, lepaskan kesulitan aku. Allah bagi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tu kerja kita. Tu kerja kita. Apa dah? Oh, 95 minit. Sudahlah. Nah, sudahlah. Ke semua mata duitan ni. Cukuplah dah. Okey, walaupun banyak lagi saya nak kongsi. Okey, benda yang paling penting. Last, kesimpulan. Kesimpulan benda yang paling penting sekali, tuan-tuan. Okey. Baik. Jangan kita mengejar kaya dunia untuk senang dunia. Saya pesan siap-siap. Jangan kita kejar dunia untuk senang dunia. Sebab ia macam minum air laut, makin dahaga, makin dahaga, makin dahaga. Kalau kita nak kejar dunia, dengar, kalau kita nak kejar dunia, betulkan niat dan matlamat. Aku nak bantu orang susah, aku nak bantu keluarga aku nak supaya ibadah aku menjadi semakin lancar. Dan buktikan pada Allah, dengan kita makin usaha dunia, makin kita jaga solat, makin kita usaha kejar dunia, makin kita belajar Al-Quran, makin kita usaha kejar dunia, makin kita cuba bagi sedekah RM1, RM2, RM5, RM10, tanpa kita rasa banyaknya. No, bagi. Allah nak tengok, layak tak hamba aku ni kaya? Tapi niat kena betul. Bantu orang susah, kita nak lepas kesusahan orang, kita nak ibadah kita makin lapang. Tapi kalau tak boleh kaya dunia, jangan kejar. Saya pesan, kalau tak boleh nak kaya dunia, jangan kejar. Syaitan akan paksa kita, paksa kejar-kejar juga, jangan kejar. Sebab Allah dah takdirkan kita bukan kaya dunia, tapi kaya akhirat. Biar kita susah dunia, berbaloi senang akhirat selama-lamanya. Nah, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhili jannati. Ya rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu amin amin ya karim. Baik, dua amalan saya nak kongsi. Bulan lepas saya share amalan kan? Hari ini saya share dua amalan. Kalau tuan-tuan nak doa dimustajabkan, buka doa dengan selawat, tutup doa dengan selawat. Dan tips orang kaya, banyak selawat. Kita nak kaya dunia, kaya akhirat, banyak selawat. Jadi nak doa mustajab, buka doa dengan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Tutup doa dengan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak hidup kita keseluruhan dipermudahkan Allah Ta'ala, baca doa pembuka 12 pintu. Catat situ. Balik ni Google, doa pembuka 12 pintu. Amalkan lepas solat doa ni. Allah maftali babal khair
wa babas salamah, wa babas sihah, wa babal ni'mah, wa babal barakah, wa babal quwwah, wa babal mawaddah, wa babal rahmah, wa babal rizq, wa babal ilmi, wa babal maghfirah, wa babal jannah ya arhaman rahimin. Baca ni sebanyak-banyaknya, terutama sekali jadikan amalan lepas solat kita, insya-Allah. Tengok makna dia, apa pintu yang kita nak buka, insya-Allah semua terbuka mudah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.